A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita sampai ayat yang ke-24. Okey, cuba tengok apa pengajaran ayat-ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas daripada ayat 19 Allah nak beritahu tidak sama orang yang mengetahui dan yakin tentang kebenaran yang bersumber ke Al-Quran. Mereka yakin, mereka faham, mereka amalkan. Tak sama dengan orang yang tidak mengetahui Al-Quran, tak ikut ajarannya. Bahkan Allah memberi perumpamaan, orang yang faham Al-Quran dan ikut ajarannya adalah seperti orang yang celak, dan orang yang tidak memahami dan mengikut ajaran Al-Quran ialah seperti orang yang buta. Jadi antara buta dengan celak terlalu besar bezanya. Kemudian Allah beritahu orang yang celak ni adalah ulul albab, orang yang berakal. Jadi untuk menjadi orang yang cerdik dalam Islam, dia kena sentiasa berfikir. Bukan berfikir tentang dirinya, tentang nafsunya, tapi berfikir tentang penciptanya. Kemudian Allah beritahu sifat-sifat ciri-ciri ulul albab. Kan? Ada berapa semua yang kita dah belajar? Satu, yufuna bi'ahdillah. Mereka menunaikan perjanjian dengan Allah dan juga perjanjian dengan manusia. Yang kedua, la yanqudunal misaq. Mereka tidak membatalkan perjanjian. Yang ketiga, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi. Mereka sentiasa berhubung dengan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan. Yang pertama, hubungan dengan Allah mereka tak putus. Yang kedua, hubungan dengan manusia, silaturrahim, ukhuwah, mereka tak putus. Itu yang ketiga. Sifat yang keempat, ulul albab bila wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut pada Tuhan mereka, pencipta mereka. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Mereka sentiasa takut kepada azab yang sangat pedih. Jadi ketakutan pada Tuhan, ketakutan pada azab, itu yang menjadi benteng ataupun pendorong untuk mereka terus melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah. Yang keenam, sifat keenam ulul albab ialah wallazina sabaru. Iaitu orang yang sabar kerana mencari redha Allah, bukan sabar untuk mencari dunia. Sabar banyak jenis. Ada sabar untuk kepentingan peribadi, ada sabar untuk kepuasan nafsu. Tapi yang sifat ulul albab ialah sabar ibtigha'a wajhi rabbihim. Dia sabar kerana Allah. Yang ketujuh, mereka mendirikan solat. Yang ke-8, mereka menginfakkan hartanya, sama ada secara rahsia ataupun terbuka. Dan yang ke-9, sifat ke-9 ialah mereka, bila orang buat jahat pada mereka, mereka balas dengan al-hasanah, kebaikan. Allah kata, itulah lahum uqbad dar, orang yang mendapat kesudahan yang baik. Kemudian Allah begitu balasan ulul albab yang mempunyai 9 sifat ni, iaitu jannatu adinin, syurga yang kekal. Dan ikut masuk bersama mereka ke dalam syurga ialah mereka bapa-bapa, ibu bapa, pasangan-pasangan zuriat mereka yang soleh.
akan ikut bersama mereka ke dalam syurga. Kemudian Allah beritahu nikmat dalam syurga antaranya ialah mereka akan sentiasa masuk kepada mereka untuk mengucapkan salamun, salam sejahtera ke atas kamu, disebabkan dalam banyak-banyak sifat yang 9 ni, sifat ulul albab, sifat yang paling ketara, dan kerana sifat inilah mereka dapat masuk syurga. Apa dia? Apa dia dalam 9 sifat ni? Sifat yang paling utama, yang penyebab besar mereka masuk syurga. Sabar. Dan memang sabarlah yang paling susah kan, dibanding dengan solat, zakat, puasa. Sabar adalah ibadat yang paling sukar. Ramai orang tak sabar, tapi ramai yang boleh buat ibadat sampai berpuluh rakaat umrah setiap tahun. Okey. Ayat hari ini kita nak belajar sifat yang sebaliknya. Biasa dalam Al-Quran, bila Allah sebut sifat orang beriman, lepas tu mesti Allah akan sebut sifat orang yang tak beriman. Bila Allah sebut tentang neraka, lepas tu Allah akan sebut tentang syurga. Supaya apa? Supaya kita bila dah rasa seronok dengan balasan ahli syurga, Allah tak nak kita dibuai angan-angan ataupun perasan bahawa kita dah ahli syurga. Maka Allah bagi tahu pula sifat ahli neraka. Supaya apa? Kalau ada sifat ni, kita cepat-cepat bertaubat. Okey. Apa sifat golongan yang bukan ulul albab ataupun golongan ahli neraka? Kita tadabbur. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang kuduna mereka membatalkan. Naqada makna membatal ataupun melanggar ahdallah, perjanjian dengan Allah. Min ba'di, dari selepas misaqihi. Misak mana perjanjian ataupun selepas pengiktirafan. Selepas pengiktirafan. Jadi mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah mereka memeteraikannya. Okey, kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan janji Allah dan bila dikatakan melanggar perjanjian Allah. Perjanjian dengan Allah ialah perjanjian untuk kita mentauhidkannya, yang pertama, mengesakannya. Kemudian setelah kita berjanji untuk mentauhidkan hanya Allah sahaja, yang kedua kita berjanji untuk hanya menyembahnya sahaja. Semua kita ditanyakan ketika kita di alam roh. Kita ada berjanji dengan Allah, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini rabbikum, pencipta kamu, pemilik kamu, pengurus kamu? Kita jawab ketika di alam roh, bala. Bahkan ya. Itu perjanjian. Jadi perjanjian kita dengan Allah ialah untuk hanya mengesakan Allah, dan setelah mengesakannya beribadat hanya kepadanya. Tapi golongan kedua ni, iaitu yang bukan ulul albab, iaitu golongan yang tak beriman, dengan perjanjian ni mereka langgar. Dan dalam tafsir Al-Marawi dia sebut boleh jadi dalam dua bentuk yang melanggar perjanjian dengan Allah. Pertama, dia tahu perjanjian Allah dalam Al-Quran. Banyak perintah Allah, banyak larangan, dia tak nak baca, dia tak nak faham. Bila dia tak baca, dia tak faham, dia boleh tak melaksanakan perjanjian tu? Tak boleh. Itu bentuk pertama melanggar perjanjian, iaitu tak nak baca, tak nak faham, tak nak tahu.
Yang kedua, melanggar perjanjian yang kedua ialah dia tahu perintah Allah, dia baca, dia faham, tapi tidak laksanakan. Kan? Kalau kita nak sebut ni, Allah sebut dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah Allah sebut 3 golongan manusia kan. Pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Itu makna siapa tu? Ya Allah bagi nikmat. Ada 3 semua kan? Ada 3. 2, 3. Yang pertama, an'amta alaihim. Siapa? Yang tahu perjanjian Allah dan melaksanakannya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, al-maghdubi alaihim. Ini an'amta alaihim. Al-maghdub siapa? Yang baca, yang tahu, yang faham perjanjian Allah, tapi mereka tidak amalkan. Golongan ni Allah murka, al-maghdub. Golongan ketiga, ad-dhalin. Iaitu dia tahu ada perjanjian tapi dia tak nak baca, tak nak faham, tak nak belajar. Dia tahu dah tapi tak nak buat kan. Itu adalah walad-dhalin. Jadi yang dimaksudkan yang qudun ahdallah 2 golongan. Pertama, al-maghdubi alaihim, tahu tapi tak buat. Yang kedua, ad-dhalin, tak nak tahu, tak nak belajar. Okey? Satu, sifat ahli neraka. Yang kedua, wa yaqta'una, dan mereka sentiasa memutuskan, qata'a memutuskan, ma amarallah, apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah dengannya, bihi dengannya. Apa yang Allah perintahnya, an yusala, agar disambung. Apa tu? Yang ni umum, melanggar perjanjian secara umum. Yang ni lebih khusus. Iaitu dia memutuskan apa yang Allah perintah supaya disambungkan. Allah kata sambung, dia putuskan. Apa dia? Hubungan apa yang sepatut kita sentiasa sambung? Hubungan dengan siapa? Apa dia? Tak, sebelum silaturahim. Allah. Dia sebenarnya silaturahim ni kita akan sambung bila hubungan kita dengan Allah okey. Tapi bila hubungan dengan Allah tak okey, automatik silaturahim pun tak okey. Kan? Jadi yang mereka putus hubungan ialah pertama hubungan dengan Allah. Hubungan manusia, orang beriman dengan Allah sentiasa berzikir, sentiasa taat. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam setiap saat orang beriman sentiasa berhubung dengan Allah. Dalam apa keadaan sekalipun, di mana-mana sahaja pun. Sebagaimana Nabi kata dalam satu hadis sahih, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah pada Allah di mana saja kamu berada. Itu berhubunglah. Maksudnya berhubunglah dengan Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Dan kalau kamu berada di mana-mana tiba-tiba terbabas dan kamu melakukan kejahatan, maka Nabi pesan apa? Lepas buat dosa, lepas buat kemungkaran, terus buat kebaikan. Kenapa? Sebab kebaikan itu boleh memadam kejahatan. Itu hubungan dengan Allah. Kan? Berapa lama hubungan kita dengan Allah dalam satu hari? Berapa lama? Apa dia? Apa dia? 24 jam. Tapi berlaku tak hubungan kita dengan Allah 24 jam? Berlaku? Tak kan?
Kita hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia mana lebih lama? Dengan manusia kan? Jadi bila hubungan kita dengan Allah tak sepenuhnya, ada kemungkinan tak termasuk orang yang memutuskan hubungan. Ada kemungkinan tak? Ya. Sebab itulah bila kita jarang berhubung dengan Allah, bila ada masalah lagi besar. Marah, mengamuk kan. Kadang-kadang sampai bunuh diri. Sebab apa? Dia memang dah putus hubungan dengan Allah. Okey, hubungan yang kedua ialah hubungan kedua apa dia? Dua hubungan. Satu, as-silah ma'allah. Hubungan dengan Allah. Yang kedua, as-silah ma'an-nas. As-silah ma'an-nas ni ada berbagai peringkat lah. Pertama, hubungan dengan yang paling tinggi sekali pada hubungan sesama manusia yang paling tinggi sekali pada tak? Yang paling tinggi? Hubungan dengan orang beriman ke hubungan dengan mak ayah? Saya dah tanya dan saya bagi jawapan objektif. Hubungan dengan mak ayah ke hubungan dengan orang beriman? Apa dia? Mak ayah ada dalil? Ada dalil tak? Oh, tak ada dalil. Yang kata hubungan dengan orang beriman, ada dalil tak? Saya tanya ni sebab pelajar ni. Allah sebut tak dalam Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah kan? Allah telah memutuskan supaya kamu jangan sembah melainkan Allah. Hubungan dengan Allah. Lepas tu Allah cakap apa? Wabil walidaini. Lepas dia jangan syirik pada Allah, terus Allah mengatakan jangan hendaklah berbuat baik pada mak bapak. Wajib buat baik pada mak bapak. Lepas mentauhidkan Allah, terus buat baik pada mak bapak. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang buat tiga benda ni haram ke atasnya surga. Salah satu uququ al-walidaini, derhaka pada mak bapak, penghalang anak masuk syurga. Besar tu. Kenapa mak bapak yang kedua selepas Tuhan? Kenapa? Okey. Untuk faham jawapan ni, kenapa mak bapak yang kedua selepas Tuhan kan? Kita kena faham. Kenapa Tuhan yang pertama kita kena letak hubungan kitanya, iaitu dengan Allah. Kenapa dengan Allah? Sebab dia mencipta kita. Sebab dia memberi rezeki pada kita. Maknanya jasa dia besar tak? Dia logik lah. Yang lagi banyak kebaikan pada kita, lagi patut kita buat baik kan? Okey. Itu pada Allah. Pada mak bapak pula kenapa? Lepas Tuhan mak bapak, kenapa? Ya Allah. Allah pencipta kita. Tapi mak bapak sebab kita ada kat dunia. Ada tak anak yang dilahirkan tanpa mak bapak? Siapa? Okey, yang kedua? Yang tu kalau seorang tak boleh jadi kaedah. Itu adalah terkeluar daripada kebiasaan. An-nadir kal ma'dum. Kaedah dia. Yang jarang tu macam benda tu tak adalah. Dan sebab itulah bila ada seorang sahabat daripada Yaman datang ke Madinah minta izin pada Nabi nak berjihad pada jalan Allah. Apa? Nabi izinkan ataupun Nabi tanya soalan dulu? Masa kamu keluar, macam mana keadaan mak bapak kamu? Lelaki ni jawab, mak bapak aku sedih, menangis. Nabi kata, tak payah berjihadlah. Balik semula ke Yaman dan hiburkan hati mak bapak kamu sebagaimana kamu jadikan mereka menangis. Besarnya, tengok. Siapa yang suruh tu? Nabi. Sebab Nabi tahu, orang yang paling banyak jasa kepada kita selepas Allah, mak bapak. Itulah Allah kata, walaupun mak bapak kamu jahat ke kafir ke, mesti wajib hormat dia. Wajib buat baik. Boleh? Kemudian yang kedua, silaturrahim.
kaum kerabat kita kan, adik-beradik, pakcik, makcik, sepupu. Dan yang ketiga yang wajib kita berhubung, iaitu orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan Nabi kata, kamu tak beriman sehinggalah kamu sayang saudara kamu yang seagama sebagaimana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Jadi kalau dia hubungan dengan Allah, solat puasa okey, solat malam pun sampai hitam dahi, solat duha pun sampai masuk waktu zuhur, tapi dia tak pernah ziarah mak dia, okey tak? Tak. Kadang-kadang dia benci dengan pakcik dia kan. Sebab apa pakcik dia tak solat? Tak boleh. Benci pada pakcik yang tak solat, tak boleh, haram. Tapi benci pada perbuatan dia, okey. Dua benda berbeza kan? Benci pada penyakit dengan benci pada orang yang ada penyakit. Okey. Hubungan dengan orang awam apa dia? Hubungan dengan kesemua orang yang tidak beriman, yang tidak Islam. Ialah macam mana hubungannya? Allah sebut dalam surah Baqarah. Wa an taqulu lin-nasi husna. Dan Allah kamu berkata linnas, bila sebut nas umum tak? Masuk tak? Masuk tak China, India? Masuk tak Lim Guang Ing? Maka Allah perintah apa? Hendaklah berkata pada semua manusia husna, cakap benda yang baik. Bila kita maki orang kafir, kita ada kemungkinan memutuskan hubungan yang Allah suruh sambung. Boleh ke? Betullah orang kafir di Malaysia dengan Firaun mana lebih jahat? Firaun. Kita pula dengan Nabi Musa mana lebih baik? Jadi Musa lebih baik pada kita, Firaun lebih jahat pada orang kafir di Malaysia. Tapi bila Musa bercakap dengan Firaun, cakap baik ke cakap maki? Bila kita maki orang kafir, maknanya kita lebih baik pada Musa. Dan orang kafir di Malaysia lebih jahat daripada Firaun. Boleh faham ke? Boleh? Okey? Sifat orang tak beriman memutuskan hubungan ni dengan Allah juga dengan manusia. Okey, yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan fil ardi, di bumi. Okey. Apa maksud melakukan kerusakan? Apa maksud? Maknanya kalau ada sifat ni, dia termasuk orang kafir. Ataupun ada sifat orang kafir. Apa maksud dia? Kerusakan yang paling besar apa dia? Akidah. Syirik. Menjadikan orang tu syirik. Dia nampak okey je, tapi sebab dia tak ajar anak dia agama, anak dia syirik dan murtad. Kan? Siapa sebenarnya buat kerosakan? Sekolah ke mak bapak? Mak bapak. Boleh faham? Saya bagi analogi kan. Perompak masuk rumah jiran, jiran sebelah kita, dengan mak bapak tak solat, anak pun tak solat. Kita kata siapa yang jahat? Perompak yang masuk rumah dia ke tuan rumah? Perompak. Kita kata perompak jahat kan? Tapi antara dua ni, siapa yang perompak tu dia solat, lepas subuh baru dia merompak.
Okey. Siapa yang antara dua ni yang paling melakukan kerosakan? Siapa dia? Tuan rumah. Sebab dia tidak solat. Bila tak solat, syirik tak pada Allah. Syirik. Sebab itulah kisah Khidir. Khidir bunuh budak kan. Bunuh tu satu jenayah, dosa besar kan. Tapi kenapa Khidir bunuh? Dan bunuh tu perintah daripada Allah. Kenapa? Sebab anak dia akan melakukan kerusakan. Bila nak dia akan melakukan kerosakan iaitu syirik, kena cantas. Kena stop kan. Walaupun terpaksa dibunuh. Tapi itu untuk Khidir je. Kita jangan jumpa budak ni kalau besar syirik kita pun bunuh. Okey. Boleh faham Jadi 3 sifat orang yang tak beriman ataupun orang yang tak berakal. Satu, apa dia? Melanggar perjanjian dengan Allah. Iaitu tak ikut perintah Allah. Yang kedua, memutuskan hubungan. Satu hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Dan hubungan dengan manusia kita dah sebut tadi. Yang paling utama mak bapak, kemudian silaturahim kan. Kemudian dengan semua orang, termasuk orang kafir. Kemudian yang ketiga, sentiasa melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tengok sekarang, cara masyarakat kita berfikir. Proses untuk merosakkan manusia dari segi akidah berlaku tak setiap hari? Dan berlaku tak di mana-mana? Di sekolah, di rumah, betul tak? Dia bukan pukul anak, tapi dia tak ajar anak agama. Bila tak faham agama, anak tu boleh jadi syirik tak? Jadi proses secara tak langsung, proses mensyirikkan anak berlaku tak setiap hari? Termasuk kadang-kadang berlaku di sekolah kan? Betul? Yang banyak murtad tu kebanyakan budak sekolah kan? Orang kampung tak kerti nak murtad. Betul kan? Sekarang timbul isu apa ni? Yang kahwin dengan Sikh kan? Terkejut tak masyarakat kita? Saya terkejut sebab masyarakat kita terkejut. Saya tertanya-tanyalah, kenapa kita nak terkejut? Kita tak tahu cerita sebenarlah. Katakan ada seorang Melayu kahwin dengan Sikh kan, mana murtad kan? Berapa orang yang murtad? Seorang kan? Okey. Kita tahu tak sebab menyebabkan orang tu boleh murtad terlalu banyak? Tahu? Bukan sebab kahwin dengan orang kafir je. Bila tak salat murtad tak? Boleh? Dalam mazhab Hanbali, siapa tak salat, tinggal salat dengan sengaja, dia telah kafir. Hadis sahih. Agak-agak yang tak salat berapa ramai? Dengan yang kahwin dengan yang bukan Islam. Berapa ramai? Pernah buat kajian? Tak payah cari kat lain. 80%. Cuba cek di sekolah. Tanya budak sekolah. Sekolah Islam. Berapa ramai yang sekolah? Tanya pula mak bapak dia. Kalau satu taman kan, tanya pula, cek satu-satu rumah. Berapa peratus solat? Bila tak solat? Dah ada kata 80% tak solat. Kan? Bila tak solat, kalau ikut mazhab Syafi'i, fasiq. Kalau ikut mazhab Hanbali, dah kafir. Betul? Kalau 80% ni berapa ramai? Yang India, yang kahwin dengan India, seorang baru. Jadi kenapa kita terkejut dengan seorang, tak terkejut dengan ribu-ribu? Faham tak? Kenapa? Sebab tu saya terkejut bila orang terkejut. Itu salah satu contoh daripada puluh ribu orang yang murtad secara tak sedar. Okey? Boleh ke? Boleh Muslimat jawab soalan? Soalan saya ialah kenapa kita terkejut dengan satu orang tapi tak terkejut dengan kadang-kadang sepupu kita pun ada yang tak solat. Betul tak? Kadang-kadang anak saudara kita pun ada yang tak solat. Cuma tak tukar agama je. Boleh faham? Dan kita tahu tak sebab ramai masuk neraka sebab apa? Sebab kahwin dengan Sikh ke sebab apa?
Sebab tak solat. Ahli syurga tanya pada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Apa jawapan ahli neraka? Qalu lam nakum minal, kami dulu tak solat. Ya Allah, berapa ramai yang tak solat masuk neraka. Kita tak fokus pada yang kahwin dengan, bukan mana bagi saya bukan masalah besar, bukan masalah tak besar, besar. Tapi jangan nampak yang seorang, yang lain ribu-ribu kita pejam mata. Kadang-kadang duduk dalam rumah kita kan, anak-anak kita. Okey. Ulaika, kemudian ulaika mereka itulah lahum, bagi mereka laknat. Okey, apa makna laknat? Laknat dah jadi bahasa Melayu. Laknat dah jadi bahasa Melayu kan? Celaka. Apa makna celaka tu? Tak ada makna tepat. Kadang-kadang kita dengar laknat ni dah jadi bahasa Melayu macam biasa aja. Macam biasa aja. Padahal antara musibah besar menimpa iblis apa dia? Allah melaknat dia. Allah melaknat dia. Allah melaknat apa ni? Wanita yang menyerupai lelaki. Wanita yang cukur bulu kening. Allah melaknat yang lelaki menyerupai wanita kan? Wanita menyerupai lelaki. Tak. Laknat dalam bahasa Arab menakutkan. Kita sebenarnya hidup ni nak apa? Kita masuk syurga dengan apa? Rahmat. Rahmat lawan laknat. Laknat lawan rahmat. Jadi al-laknatu ialah al-bu'du an rahmatillah. Atas lagi lah. Laknat ialah jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh, agak-agak boleh tak masuk syurga? Kalau dekat-dekat okey juga ni, makna dia jauh daripada rahmat Allah. Jadi bila iblis dilaknat, mana dia tak akan dapat rahmat. Boleh? Besar tak laknat ni? Besar. Bagi mereka, siapa mereka ni? Yang ada 3 sifat ni. Bagi mereka apa? Laknat. Jauh daripada rahmat Allah. Dan walahum, dan bagi mereka su'uddar. Su'uddar apa? Su' buruk. Ad-dar, dar ni negeri, tempat. Jadi tempat yang buruk, apa makna? Tempat yang paling buruk apa dia? Neraka. Bagi mereka tempat yang paling buruk. Allah sebut su'dar, mana Allah nak bagi tahu bahawa tidak ada tempat yang lebih buruk daripada ni, sebab ini paling buruk. Okey. Jadi yang ada 3 sifat ni, apa balasannya? Kalau yang ada 9 sifat kan, sabar, solat, zakat kan, menyambung silaturrahim, dia dapat syurga kekal abadi. Okey? Yang ada 3 sifat ni, melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan dan melakukan kerusakan, bagi mereka berapa balasan? 1, laknat. Yang kedua, su'uddar. Okey. Bila Allah sebut dua, ada beza. Ada beza. Laknat ialah di dunia. Laknat ialah di dunia, dan su'uddar ialah di akhirat. Tidak Allah nak sebut 2 balasan. Siapa yang ada 3 sifat ni, kat dunia apa? Dah dapat balasan. Laknat. Hatinya menjadi keras. Susah dah nak patah balik untuk mendapat hidayah. Susah. Sebab kena laknat. Ada tak orang macam ni? Umur 90 pun tak sedar-sedar. Ada? Ini balasan di akhirat. Okey. Boleh Jadi kalau ulul albab, Allah sebut 9 sifat. Tapi yang bukan ulul albab ataupun orang kafir, Allah sebut 3, cukuplah. 3 ni dah menjadikan mereka celaka dah. Okey. Kemudian Allah bagi tahu. Allah yabsutu. Apa makna yabsutu? Basata.
menghamparkan, membentangkan, meluaskan. Allah yabsutu, ini fi'il apa ni yabsutu? Kalau belajar bahasa Arab. Mudhari' kan? Apa tanda mudhari'? Ya. Jadi kalau mudhari' nak terjemah apa? Sentiasa. Itulah tadabbur. Allah bukan saja-saja guna fi'il madhi ke fi'il mudhari' ikut suka, tak. Ada maksud. Jadi bila guna yabsutu, Allah sentiasa melapangkan ataupun meluaskan rezeki liman, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir lawan dia yabsutu. Kalau yabsutu melapangkan, meluaskan, yaqdir, dan dia sentiasa menyempitkan rezeki. Kemudian wafarihu, dan mereka orang yang orang yang Allah lapangkan rezeki, apa sikap mereka? Wafarihu, dan mereka farihu apa dia? Bergembira. Bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah tempelak mereka yang seronok dengan kehidupan dunia ni. Dunia apa makna dia? Dekat. Lagi? Dunia satu dekat. Yang kedua makna dia daniyah, iaitu hina. Jadi setiap perkataan yang diguna ada maksud yang tersendiri. Dunia dekat aja, iaitu nak terus dapat, tapi sementara. Jadi kalau kita faham perkataan dunia pun kita tak terliur dah. Kenapa? Kenapa aku nak yang sementara? Kan? Kenapa aku nak yang dekat? Aku nak yang terakhir dan yang kekal abadi. Kemudian makna kedua dunia ialah hina. Kenapa aku nak benda yang hina? Kan Nabi kata bangkai anak kambing tu lebih hina, dunia yang kamu kejar tu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Okey. Setuju? Setuju tak dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing? Setuju? Habis kenapa kejar? Tak kejar? Habis siang malam kelas tak ada, baru umur 60 baru nampak muka. Tak ada kaitan dengan sesiapa. Okey, kemudian Allah kata wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia fil akhirah, di akhirat, illa, kecuali mata'. Apa dia mata'? Mata' apa dia? Keseronokan. Apa maksud dia? Allah kata dunia ni bila dibanding dengan akhirat, ia hanyalah mata', keseronokan. Seronok ni maksud dia benda yang sementara. Betul tak? Ada tak orang seronok kat dunia dari pagi sampai minggu depan? Ada? Tak ada. Ada tak seronok dari pagi sampai petang? Seronok, suka je, ada? Tak ada. Itulah dunia. Tapi bila di akhirat, ada tak seronok pagi sampai tahun depan? Ada? Di akhirat ada tak? Ada tak, Kak? Mana Kak tahu? Tak pernah masuk kan? Di akhirat besok seronok tanpa henti. Sebab dah tidak ada sedih, tak ada penat, tak ada letih. Okey, bolehkah? Jadi apa mesej yang kita baca ni yang tersirat? Yang tersirat apa yang Allah nak bagi tahu? Dan apa kaitan ayat ni dengan sebelum dia? Ni orang beriman kalau dia tadabbur, kalau ulul albab dia tadabbur ayat ni, ya Allah bahagianya aku. Duit tak ada pun dia, duit tak ada, duit tak banyak pun dia bahagia.
Okey. Bolehkah? Cuba keluarkan apa di antara maksud yang tersirat ataupun pengajaran daripada ayat ini. Saya terjemah sekali lagi. Allah melapangkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki mengikut siapa? Mengikut siapa? Mengikut Allah. Mengikut Allah. Siapa yang Allah nak sempit, Allah sempitkan. Siapa yang Allah nak lapangkan, Allah lapangkan. Apa maksud dia? Ialah hasilnya apa dia? Apa sepatut kita buat bila kita faham ayat ni? Maknanya selama ni secara umumnya kebanyakan orang dia faham rezeki dia luas sebab apa? Salahlah. Salah. Sebab Allah kata yang meluahkan rezeki bukan usaha kamu, Allah. Ramai tak yang salah faham? Kenapa bekerja keras ni? Nak cari rezeki, Ustaz. Memang kena bekerja keras. Adakah dengan sebab kamu kerja keras, rezeki kamu bertambah? Tak. Berapa ramai yang bekerja keras, rezeki dia macam tu je. Dan berapa ramai pula yang tak bekerja keras, rezeki dia? Sebab apa? Sebab Allah nak lapangkan rezeki kepada siapa yang dia kenaki. Berdasarkan apa ni? Jadi Allah lapangkan rezeki ni dan sempitkan rezeki berdasarkan apa? Adakah berdasarkan iman? Kalau orang tu beriman, Allah bagi rezeki banyak. Kalau orang tu kufur, malas solat, Allah bagi sempitkan rezeki. Adakah begitu? Tak. Habis macam mana? Macam mana? Jadi kepada siapa yang Allah luaskan banyakkan rezeki? Kepada orang yang ialah orang tu macam mana? Adakah orang macam kita? Orang kafir pun Allah bagi senang. Jadi maksudnya apa tu? Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Sebab apa? Allah bagi juga rezeki kadang-kadang melimpah walaupun kepada manusia yang dia tak suka. Kenapa? Kita bila kita bagi barang kepada orang yang kita tak suka. Barang yang macam mana kita bagi pada orang yang kita tak suka? Yang buruk kan? Sebab apa kita bagi yang buruk? Sebab kita tak suka pada dia. Betul kan? Okey. Bila Allah bagi dunia kepada orang kafir yang Allah tak suka, sebenarnya dunia tu ada nilai tak? Tak ada lah. Bila dunia tak ada nilai, apa yang patut kita kejar? Akhirat lah. Sebab tu Allah kata, tidaklah dunia itu bila dia banding dengan akhirat melainkan seronok. Ya, betul. Sekejap je. Contoh kita makan kan. Makan kat dunia. Seronok tak? Seronok kan? Okey, berapa lama seronok tu? Sampai perut penuh kan? Lepas penuh je seronok tak? Ustaz dah nak termuntah dah. Walaupun dia bawa lagi lazat kan? Ni Ustaz, saya bawa ni memang mahal ni. Bukan orang biasa makan. Memang sedap. Saya beli daripada Turki ni. Minta maaf lah. Sebab apa? Sebab mata. Seronok sekejap je. Kan? Bila kahwin kan? Seronok berapa lama? Kuat sikit. Orang tak tahu siapa kita ni. Tak, betul tak? Sebab tu dia panggil raja sehari, bukan raja setahun. Kadang-kadang lepas hari, lepas bulan dah rasa, ya Allah. Kan? Mula nak tukar yang lain kan? Lepas tu kalau dah Bromo pula, kita kata apa? Betul. Dulu masa kahwin duk rapat berpimpin tangan kan. Tapi bila dah tua nak pimpin tangan lagi lah. Tak, pimpin tungkat. Itulah makna mata'. Kita bila berjalan kan melancong satu dunia kan. Seronok kan?
Seronok. Tapi berapa lama? Sekejap je. Bila balik Malaysia balik, penatnya 3 hari tak datang kelas. Betul. Lepas tu tengok bil pula. Ya Allah, kenapa mahal sangat? Mata' seronok sekejap. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, dunia bila dibanding dengan akhirat, dengar. Nabi kata dunia bila dibanding dengan akhirat ialah seperti seseorang celuk jari kat laut, kemudian dia angkat jari, ada air tak melekat ni? Ada air yang sikit melekat kat jari. Nabi kata itulah dunia, dan air laut yang masih kekal itulah akhirat. Jadi manusia sekarang duk kejar yang mana? Kejar air yang melekat kat jari. Bodoh tak? Bodoh ke? Sangat-sangat bodoh. Siapa tu? Termasuklah aku. Habis masa pagi petang buat OT, buat part time kan? Nak kerja ni, air sikitnya. Sebab tu Nabi kata, Tuhan kata, bila mati semua menyesal tak? Kenapa menyesal? Sebab umurnya dihabiskan kerja yang ni, mata seronok sekejap je. Okey? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, kalau Allah meluahkan rezeki, bukan usaha kamu, sepatutnya kita kena buat apa? Sepatut kita kena buat apa? Allah kata, aku yang meluahkan rezeki, dan aku juga menyempitkan rezeki. Maka kamu sepatut buat apa? Dekat dengan aku lah. Sebab aku yang tukang bagi. Bila sempit, bukan sebab kerja kamu. Bila banyak, bukan sebab kerja kamu lebih. Aku. Jadi kalau betul kamu nak rezeki, dekat dengan aku lah. Aku saja berkuasa. Berapa ramai yang kerja keras, aku bagi sikit je. Berapa ramai yang fokus pada akhirat, walaupun dia bekerja juga, tapi masa dia lebih pada akhirat. Kaya gila. Betul tak? Macam kita dengan Abu Bakar, mana lebih kaya? Abu Bakar kan? Tapi siapa yang lebih banyak fokus pada akhirat? Abu Bakar. Cuba buka surah ni. Surah Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Betul? Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wa wajada indaha rizqa. Apa tu? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Okey, cuba kita buat yang ni. Fataqabbalaha. Lalu taqabbal apa dia? Kan orang Melayu suka sebutkan bila taqabbal. Balik haji lambat sekali setahun. Ini selalu dia sebut ni. Lepas solat kan? Taqabbalallah minna, ataupun lepas solat raya kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi apa makna taqabbala? Lalu menerimanya Rabbuha. Siapa yang terima? Rabb. Terima apa ni? Bukan.
Ini ayat 37, ayat 35, doa Mak Maryam. Cuba tengok doa Mak Maryam. Ini juga pengajaran pada ibu-ibu lah, termasuklah bapa-bapa. Bila kita kahwin, bila kita mengandung, sepatut apa yang kita harap daripada anak kita. Sepatutnya. Cuba tengok ayat 35. Cuba baca terjemahan dia. Idh qalat imra'atu Imran. Ketika mana telah berkata isteri Imran. Isteri Imran tu mak kepada Maryam lah. Apa kata dia? Rabbi inni nazartu laka. Wahai Tuhan, aku bernazar pada engkau. Nazar ada boleh, ada tak boleh? Aku telah bernazar pada engkau. Apa yang mak Maryam nazar ni? Ma fi batni. Apa yang dalam kandunganku. Dia setengah mengandung kan? Apa nazar dia? Muharraran. Oh, perkataan muharraran ni. Muharraran. Ni. Sepatutnya mak bapak bila dapat anak, bila kahwin ke, bila mengandung ke, jangan lupa perkataan ni. Muharraran. Apa maksud dia? Subhanallah, muharraran daripada hur. Hur di mana bebas. Aku bernazar supaya anak aku yang dalam kandungan menjadi bebas daripada dunia, bebas daripada nafsu, hanya berkhidmat untuk Allah. Dia tak nak anak dia jadi arkitek, tak nak anak dia jadi doktor, tak nak anak dia jadi pemimpin negara, nak anak dia berkhidmat untuk agama je. Mulia tak? Ada tak kerja yang paling mulia daripada pendakwah ataupun menjaga agama Allah? Ada tak kerja lebih mulia daripada itu? Ya Allah, tapi berapa ramai mak bapak nak anak dia jadi pendakwah, betul? Apa cita-cita makcik bila dapat anak? Supaya anak saya menjadi jaga agama. Orang kata apa? Makcik ni waras ke tak? Betul tak? Pelik-pelik kan? Ni, tengok. Aku bernazar. Jadi nazar ni dibolehkan. Yang nazar makruh tu, dia sakit. Kemudian dia bernazar. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku nak puasa 3 hari. Itu makruh. Ada kepentingan tak? Tapi yang nazar Mak Maryam ni ada kepentingan tak? Ada kepentingan diri tak? Tak. Kepentingan apa ni? Agama. Biarlah anak aku berkhidmat di Masjid Palestin. Betul apa ni? Betul Maqdis. Okey, lepas tu ini nazar dia. Tapi Allah jadikan anaknya bukan lelaki. Sebab sepatut yang jaga agama, jaga masjid lelaki kan. Tapi Allah lebih tahu. Ni. Allah bagi rezeki pada siapa yang nak, termasuk anak lelaki. Berdasarkan apa? Hikmah yang Allah saja tahu. Allah bagi apa? Inilah sambungan. Fataqabbalaha. Lalu Allah makbulkan doa Mak Maryam. Biqabulin hasan, dengan makbul yang baik. Allah terima doa Mak Maryam. Wa ambataha, dan Allah membesarkannya. Ni balik pada Maryam. Nabatan hasana, dengan pertumbuhan ataupun pembesaran yang baik. Siapa jaga ni? Maryam ni daripada kecil kan? Siapa jaga dia sampai dia menjadi manusia yang hebat? Tak, wakaffalaha, dan dijaga, dipelihara Maryam oleh Zakaria. Siapa Zakaria? Itu pun pengajaran. Kalau nak anak kita jadi baik, penjaganya kena baiklah, kena soleh. Tapi sekarang susah kan? Kadang-kadang hantar sekolah agama pun, ustaz pun cabut anak murid. Susah sekarang. Okey, tengok Kullama, setiap kali, dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam. Masuk ke mana ni? Mihrab. Ada mengatakan Zakaria dengan Maryam ni pakcik dia, bapa saudara dia. Jadi setiap kali Zakaria yang ditanggungjawabkan menjaga Maryam, setiap kali dia masuk tempat Maryam beribadat. Apa nama tempat tu? Mihrab. Jadi mihrab ni sebenarnya asalnya tempat ibadat. Tapi sekarang dah bila dimelayukan makna dia bertukar.
Bila sebut mihrab apa makna? Tempat imam ataupun tempat khatib berkhutbah kan. Sebenarnya mihrab ni asalnya tempat beribadat. Jadi yang terbaik wanita ni ibadat di rumah. Dan lagi baik Nabi kata apa? Di rumah pula yang lagi baik dalam bilik dia. Dalam bilik pula yang lagi baik bagi wanita pada tempat khas ibadat dalam bilik tu. Ini dia panggil mihrab. Ada tak rumah kita tempat ibadat khas nama mihrab? Ada? Tak ada. Tapi almari mangkuk pinggan ada berapa? Oh, tak ada juga. Store. Okey, tengok Bila setiap kali Zakaria masuk untuk apa? Sebab dia nak jaga Maryam. Masuk nak tengok dah makan ke belum, ada makanan ke tak. Setiap kali dia masuk, apa berlaku? Wa wajada. Zakaria mendapatinya indaha, di sisinya rezeki. Masuk-masuk je, dah ada. Berapa kali masuk, berapa kali ada ni? Mana tahu setiap kali masuk? Dari mana? Tengok bahasa Arab. Kullama. Bahasa Arab kalau sebut kullama, setiap kali. Kalau Zakaria masuk 3 kali sehari dalam masa 5 tahun, berapa kali Zakaria masuk, makan ada? Berapa kali? Tak pernah satu kali pun Zakaria masuk, makanan tak ada. Okey, mak Maryam ni bekerja tak? Habis dari mana dapat rezeki? Zakaria baru nak bawa, tengok dah ada dah. Bukan sekali. Tengok. Bukan kita je terkejut, Zakaria pun terkejut. Kata Nabi Zakaria, qala, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki haza. Anna apa makna? Anna dari mana? Laki apa makna? Ini bukan laki Melayu ni. Laki Arab. Apa makna laki? Lam untuk ki, engkau perempuan. Zakaria tanya, dari mana bagi engkau haza, rezeki ni? Dari mana dapat? Tengok jawapan Maryam. Qalat, dia berkata, huwa ni rezeki min indillah, dari sisi Allah. Dan dia sebut lagi dengan yakin, sebab apa Allah bagi ni? Sebab innallah, sesungguhnya Allah yarzuqu. Allah sentiasa memberi rezeki siapa saja yang dia kehendaki. Walaupun aku tak bekerja, Allah nak, dapat je. Dan kalau kamu bekerja, Allah tak nak, tak dapat. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu, kalau betul nak rezeki, cari aku, jangan cari orang. Jangan cari orang. Lepas tu, bighairi hisab. Okey. Jadi di sini Allah bagi rezeki pada Maryam. Apa sebab dia? Apa sebab? Ada rahsia ni. Daripada ayat ni kita faham. Punca utama dapat rezeki. Apa dia? Dari mana tahu takwa? Dari mana? Perkataan al-mihrab. Maryam kerja dia ibadat-ibadat. Ada tempat khas ibadat. Jadi asas dapat rezeki ialah beribadat ataupun bertakwa pada Allah. Bukan sekali dapat ni. Boleh faham? Ini contoh, jangan pula balik rumah buat tempat ibadat tak keluar-keluar. Kenapa ni? Nak tiru Maryam. Jangan. Sebab itulah mak Maryam kan. Allah nak bagi rezeki dia. Lain pula cara. Mak Maryam, bila dia mengandung kan, dah syarat nak melahirkan, dia lapar. Allah cakap apa pada mak dia? Goncang pokok kurma. Padahal dengan kudrat seorang wanita dan sedang syarat mengandung, goncang memang tak akan gugur. Jangan ke perempuan. Saya kalau mengandung pun goncang pokok tak boleh gugur buah. Tapi kenapa Allah suruh goncang juga? Boleh tak Allah nak jadikan mak Maryam macam Maryam? Duduk je ibadat buat. Boleh. Tapi kenapa Allah suruh mak Maryam goncang pokok? Yang memang tak akan gugur pun. Allah nak bagi tahu kena usaha. Beza usaha dengan yakin.
dengan usaha dapat rezeki. Beza tu, dua benda yang sangat berbeza. Satu, Allah nak usaha, tapi kamu dapat rezeki kerana Allah, bukan kerana usaha. Satu lagi, orang yakin dengan usaha aku dapat rezeki. Itu yang salah. Itu yang syirik. Bila kita yakin dengan usaha dapat rezeki, syirik. Sebab apa? Sebab kita seolah yakin usaha ada kuasa boleh bagi rezeki. Syirik. Boleh faham? Dan ini bukti usaha tak? Saya nak tanya, Maryam ni usaha tak sehingga dia dapat rezeki? Itu kita salah faham lagi. Sebab kita faham, bila usaha ialah keluar bekerja. Tak. Usaha yang paling penting untuk dapat rezeki, bertakwa. Bukan kerja keras. Dalil ada. Ini salah satu. Jangan kata Maryam tak bekerja. Maryam bekerja. Inilah kerja utama manusia, iaitu beribadat pada Allah. Dan Allah sebut dalam ayat yang biasa orang Melayu hafal dan tampal kat dinding. Ayat apa? Wa may yattaqillah, siapa bertakwa pada Allah, dia dapat apa? Yaj'al lahu, satu, keluar masalah. Hanya bukan bekerja, bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu, dia bagi rezeki tanpa sebab apa? Takwa ke bekerja? Okey, ayat yang kita baca, yang kita hafal, yang kita salah faham kan? Cuba praktiskan pada Maryam. Betul tak Maryam bertakwa? Betul tak? Dan betul tak dia dapat dua ni? Satu, jalan keluar daripada masalah. Masalah Maryam apa dia? Masalah Maryam apa dia? Apa dia? Masalah Maryam apa dia? Dia mengandung tanpa suami. Kan? Masalah Maryam ialah mengandung tanpa suami. Tapi keluar tak daripada masalah tu? Orang tuduh dia anak pelacur. Orang kata bapak kamu ni, mak kamu taklah jahat macam kamu. Tapi Allah angkat nama dia, selesai tak masalah. Bila jumpa orang tanya, macam mana kamu boleh hadir? Dia tunjuk pada anak. Anak dia yang bercakap kan, Isa kan? Selesai masalah. Yang kedua, bila bertakwa dapat rezeki tak disangka. Dapat tak? Ni. Innallah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Tanpa disangka. Siapa sangka kan? Zakaria pun terkejut. Bukan sekali ni, setiap kali masuk. Benda ni tak special untuk dia ke? Atau ada kemungkinan boleh dapat juga? Tak, sekarang kita tengok. Wanita ni adakah tanggungjawab dia bekerja? Bukan. Jadi lelaki tak boleh tiru ni. Kenapa duduk kat rumah nak tiru Maryam? Kamu lelaki ke perempuan? Tanggungjawab cari nafkah siapa? Lelaki. Jadi kena bekerja. Cuma jangan yakin dengan kerja kamu dapat rezeki. Tak. Kenapa kamu bekerja? Jawapan yang betul beda. Kenapa kamu bekerja? Ikut perintah Allah, takwa. Bila kita kata kenapa bekerja? Nak cari rezeki. Salah. Allah bagi rezeki pada siapa yang dia kendaki ni. Tak keluar bekerja, Allah bagi. Banyak tak fahaman kita yang silap. Sebab tu akhirnya kita banyak tak habis masa nak cari rezeki yang Allah dah jamin. Dan akhirat Allah serah pada kita, banyak terlepas. Betul kan? Betul. Kadang-kadang saya bagi contoh. Kita pergi kerja, naik kereta sejam. Dalam kepala kita matlamat nak cari rezeki. Sepatah pun tak keluar zikir. Sebab matlamat kita nak cari rezeki. Tapi kalau matlamat kita nak cari akhirat, sepanjang 1 jam, macam-macam kita boleh buat. Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh murajaah, boleh dengar tadabbur. Betul tak? Kalau matlamat nak cari akhirat. Termenung je. Lepas tu duk mengamuk. Asyik jam je jalan Kuala Lumpur ni. Yang tu aku nak pindah ni. Kan? Kalau dia berzikir dapat pahala tak? Matlamat aku nak pergi kerja, apa perlu zikir? Jadi matlamat menjadikan kita tak sampai pada tujuan. Boleh faham ke? Apa dia? Magnet rezeki kan? Dia pakai ni, gelar magnet. Karuk. Bila dia tak faham Quran, bila tak faham agama, akhirnya dia cari rezeki, akhirnya jadi dapat apa? Syirik pada Allah. Syirik. Dia percaya pada, kadang-kadang skim cepat kaya kan, malah bekerja. Lepas tu kena tipu. Semalam,
Semalam seorang pesara ditipu, di-scam oleh 500,000 lebih lesap. Tahu tak, lelaki ke perempuan? Biasa yang kena tipu ni biasa. Siapa? Perempuan yang jawab, bukan saya. 500,000. Ya Allah, cuba bayangkan. Dia nak kumpul 500,000 tu berapa tahun? Kena tipu tak sampai setengah jam. Habis. Rugi tak? Jadi mana lebih baik? Ada duit banyak kena tipu ataupun tak ada duit? Orang tak boleh tipu. Apa dia? Kenapa? Lebih baik. Kelih apa? Tak sedekah pun. Kedekut. Kan Allah cela allazi jama'a malan wa addada. Allah mencela tak orang yang kumpul harta dan tak sedekah, ya. Cuba, okey, kita tengok pula dalam Quran, banyak tak Allah sebut Allah bagi harta kekayaan yang melimpah ruah tapi bukan pada orang beriman. Dan Allah bagi sempitkan rezeki tapi pada orang beriman. Banyak tak contoh dalam Quran? Okey, keluarkan satu. Ni seronok ni, dia kata banyak kan? Keluarkan satu. Epa seorang satu. Korun. Allah bagi harta yang melimpah ruah walaupun dia tak beriman. Okey lagi? Pemilik 2 kebun, kan? Pemilik 2 kebun tak beriman tapi Allah bagi 2 kebun melimpah kaya raya. Tapi kawan dia beriman, Allah bagi apa? 0, kosong. Menunjukkan apa? Allah bagi harta bukan kerana iman. Allah tak bagi harta bukan kerana kufur, tak. Allah bagi harta sebagai ujian. Bahkan lagi teruk apa dah? Allah bagi harta banyak supaya orang tu lagi jauh daripada Allah. Ini menakutkan. Cuba buka surah Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna allazi kafaru annama lahum khairun li anfusihim. Betul? Innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin. Okey, cuba tadabbur. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali allazina kafaru, orang-orang yang kafir menyangka. Jangan. Sangka apa ni? Annama, sesungguhnya hanyalah numli. Numli apa makna? Kami biarkan lahum, bagi mereka. Biarkan tu apa maksud? Allah bagi mereka umur panjang, Allah bagi mereka sihat, Allah bagi rezeki melimpah ruah. Kami biarkan. Dengan perbuatan Allah tu, Allah kata apa? Jangan mereka sangka itu adalah khairun, lebih baik untuk diri mereka. Betul tak? Orang tak beriman, bila rezeki semakin banyak, dia rasa dia baik untuk dia. Betul tak? Bila dia umur semakin panjang, dia rasa baik tak untuk dia? Allah kata jangan sangka baik. Jangan. Kenapa umur kamu sampai 90? Itulah saya setiap pagi exercise, makan air dengan limau. Dah 20 tahun. Jangan sangka itu adalah baik untuk kamu kalau kamu tak beriman. Boleh? Bahkan habis Tuhan bagi untuk apa? Innama, sesungguhnya numli, kami panjangkan, kami sihatkan dia, adalah tujuan liyazdadu isman, supaya mereka bertambah dosa. Lagi sihat, lagi umur panjang, lagi kufur, lagi
Oh, lagi banyak dosa. Betul tak? Menakutkan, ha? Oh. Ramai tak orang salah faham ni? Lagi sihat dan lagi main golf. Tak sampai juga ke masjid. Lagi sihat, lagi dia pusing dunia. Tak sampai juga kelas agama. Kemudian, ini kat dunia kan? Dan di akhirat, walahum azabun muhin. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana bila orang tu bila dapat harta banyak, umur panjang, badan sihat sebagai istidraj kan? Dan ada juga ya Allah umur panjang, bagi umur panjang, harta banyak, tapi bukan istidraj, itu adalah keimanan, ketaatan kepada dia dan memang betul-betul baik untuk dia. Macam mana kita nak tahu? Dia ukurannya senang je. Tengok dia beriman tak pada Allah, dia laksana tak perintah Allah. Dia bakhil tak? Kadang-kadang duit banyak kan, dia solat tapi bakhil. Itu termasuk ni. Kan, lagi solat banyak, lagi Allah bagi harta, lagi dia kedekut. Itu ada kemungkinan termasuk sini. Sebab orang beriman tak bakhil. Orang beriman lagi kaya, lagi dia buat apa? Lagi sedekah macam Abu Bakar, Osman. Okey, bolehkah? Cukup. Cukup ke tak? Kalau tak cukup, saya nak tambah ada satu ayat lagi ni. Oh, cukup ah? Ya kan? Tapi saya tak boleh dah, masa dah cukup. Ustaz, hidayat itu milik Allah. Jika seorang itu lambat mendapat kesedaran seperti menghadiri kelas tadabbur dan sebagainya, adakah benar dia lambat menerima hidayat? Bagaimana untuk mendapat hidayat selalu? Yalah, bila dah berumur, baru dia nak ikut kelas tadabbur, barulah nak mentaati perintah Allah, maknanya dia dapat lambat hidayat lah, betul lah. Tapi sebab lambat tu daripada siapa? Daripada kita sendiri. Semua masalah daripada kita. Dan obat nak mengobat masalah pun ada tak bersama kita? Ada dalam Quran. Tapi kita tak buka. Kan? Macam kita ada penyakit, pergi jumpa doktor, dapat obat, kita simpan dalam peti ais. Sihat tak kita? Tak. Jadi betul lah, bila kita dah tua, baru nak belajar, baru nak tadabbur, baru nak mentaati perintah Allah. Betul lah, kita lambat dapat hidayat, tapi puncanya daripada kita. Tapi jangan menyesal. Jangan menyesal. Saya ni umur 60 baru nak tadabbur. Ruginya Ustaz. Jangan cakap rugi. Sebab Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira di hujung kehidupan. Selagi mana kita sihat, selagi mana kita belum mati, yang Allah nak tengok masa kita mati itu beriman tak pada Allah. Kadang-kadang kita baru sempat masuk kelas tadabbur 2, kita pun berubah sikap, kita beriman. Masa tu mati, itu yang terbaik. Ada orang juga ikut kelas tadabbur dah lama, 5 tahun, habis 5 surah. Tapi tak berubah juga. Dia mati dalam keadaan tak beriman. Rugi. Jadi ukuran dia bukan dapat belajar awal ataupun rugi bila dapat belajar lewat. Tak. Ukuran dia masa kita mati itu kita beriman ataupun tidak. Itu yang paling sukar. Yang paling sukar apa dia? Nak memastikan masa kita meninggal, kita beriman kepada Allah. Caranya apa? Bila kita dapat ilmu, terus beramal. Bila dapat amal, kita terus istiqamah. Jangan tinggal. Jangan tinggi rendah. Turun naik, tak. Jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mati bila. Tatah kita mati masa iman kita merudum. Rugi tak? Jadi kena istiqamah. Kalau solat fardu awal waktu, terus awal waktu. Jangan lewat. Apa saja kerja, jangan menyebabkan solat kita lewat. Sebab solat, kita dicipta untuk solat, untuk beribadat kepada Allah. Kalau kita dah solat sunat 12 rakaat kan, jangan tinggal lagi. Jangan tinggal. Istiqamah. Supaya kalau kita mati bila-bila masa, kita dapat pahala 12 rakaat tu. Kalau kita solat duha kan, jangan tinggal lagi. Sebab kita nak masa kita mati, mungkin masa tu kita solat duha. Ataupun kita lepas solat duha. Okey. Saya nak kerja pun takut. Tak, jangan takut bekerja. Takutlah bila bekerja tak ada takwa. Nanti berhenti kerja tapi tak takwa juga dah ke rumah. Lagi teruk. Rezeki tak dapat, akhirat tak dapat.
Teruskan kerja selagi mana ia tak mengganggu ibadat kita. Tapi kalau kerja kita menyebabkan kita tak bertakwa, solat lambat, aurat tak jaga, kena buat sesuatu. Cari kerja lain ataupun tempat kita kerja tu betulkan. Betulkan apa yang salah kita betulkan. Jika kita bagi rumah atau harta kepada anak sebagai hadiah waktu kita hidup, dapat tak pahala infak? Ya, kalau itu semua innamal a'malu binniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Kalau dia niat bagi rumah kepada anaknya kerana Allah, dapatlah pahala. Apa saja kita buat, ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Tapi kalau kita bagi pada anak tu rumah sebab kita sayang pada dia dan anak lain tak bagi, itu zalim. Tak dapat pahala. Mohon share dalil kalau tak solat itu syirik. Hadis sahih, Google lah, boleh Google, dah banyak Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Hadis sahih. Maksudnya, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah kafir. Hadis sahih. Syirik dengan kafir sama. Dan itu bukan pendapat saya, itu pendapat mazhab Hanbali dan berdasarkan hadis sahih yang tadi. Ibu Maryam yang goncang pokok bongkong semasa melahirkan Maryam. Semasa sebelum ini dengar cerita semasa Maryam melahirkan? Bukan. Yang Allah perintah goncang pokok tu ialah Maryam, betul? Tersilap saya, silap fakta. Betul? Siapa tanya tadi? Ina. Okey, betul. Saya silap. Yang Allah perintah goncang pokok ketika Sarah mengandung ialah Maryam, bukan mak dia. Kalau pernah bernazar untuk masalah kesihatan, apa perlu kita lakukan? Bila kita bernazar, kita wajib laksanakan. Nazar tu hukumnya makruh. Tapi bila bernazar, wajib laksanakan. Bila tak boleh laksanakan, kena bayar kafarah. Kafarah dia saya lupa apa dia. Boleh cek lah. Kena bayar kafarah ataupun sebagai denda sebab tidak melaksanakan nazar. Bagaimana nak lupuskan harta yang syubhah yang masih lagi dalam simpanan? Okey. Ulama mengatakan harta yang syubhah ataupun harta yang haram kita boleh infak untuk mana-mana, contoh buat tandas ke, buat wakaf ke, buat jalan raya ke. Beza dia apa dah? Orang yang kita sedekah dia boleh pakai, tapi kita tak akan dapat pahala sedekah sebab duit tu haram. Allah tidak akan terima kecuali daripada benda yang halal. Jadi kalau kita ada duit haram, bagilah ke masjid ke pihak mana-mana, bagi mereka halal, nak buat tandas ke, nak beli kapek ke halal. Tapi bagi kita haram guna, dan kalau kita sedekah, kita tak dapat pahala. Apa dah? Tak, kita nak cerita pun boleh, tak nak cerita pun tak apa. Kita nak bagi tahu ini duit haram ni. Tak mungkin duit riba ke kan? Duit riba kita ambil daripada bank kan? Kadang-kadang ada 100,000 kan? Duit tu haram. Kita ambil bagi pada nak buat rumah anak yatim ke, nak buat perigi untuk orang miskin ke, halal bagi mereka. Tapi yang kita bagi tu kita tak akan dapat pahala sedekah. Dia kalau kita cerita orang tak terima. Bagi pada orang yang nak terimalah. Soalan, bila suami dah mati, kita nikah lain. Boleh tak kita sedekah untuk arwah? Arwah dapat tak pahala? Boleh. Boleh Kita sedekah niat pahala untuk kepada bekas suami kita yang meninggal. Bila suami kita dah meninggal dan kita dah kahwin lain, yang meninggal tu bukan suami kita. Jangan perasan dia ada bekas suami. Sebab kita ada suami lain. Saya nak pencerahan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW dibaca sebelum tidur. Okey,
Yang Nabi baca sebelum tidur apa dia? 2 ayat terakhir surah Baqarah. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, kemudian Al-Kafirun. Dan ada riwayat mengatakan Nabi baca surah Al-Mulk. Okey, bila dibaca tu? Ulama mengatakan start lepas Isya boleh baca dah. Lepas Isya boleh baca. Bahkan kalau surah Al-Mulk ada pendapat yang mengatakan sahih. Kalau kita nak ambil pendapat tu, surah Al-Mulk tu kita boleh baca dalam solat Isya. Itu pun dikira sebelum tidur. Kalau kita hafal, kita solat Isya di rumah, kita baca surah Al-Mulk dalam solat Isya. Itu dah dikira baca sebelum tidur. Kalau baca betul-betul nak tidur, takut tak sempat habislah. Bagaimana nak didik anak lelaki solat di awal waktu? Dia yang paling pertama ni, kenapa orang malas solat, termasuk anak-anak kan? Sebab dia tak tahu kenapa dia kena solat. Sebab tu Nabi kata, ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Walaupun masa 7 tahun, dia tak wajib salat. Dia wajib salat masa balik. Masa balik umur 15 kan? Berapa beza? 7 tahun sampai 15. 8 tahun baru dia wajib salat. Tapi Nabi kata kena ajar daripada kecil. Kenapa? Salat ni satu benda yang berat. Kena bagi dia faham dulu. Kenapa kena salat? Apa faedah daripada salat kan? Itu satu. Ajar mereka cara salat yang betul, tujuan salat. Dan kita ada tulis buku tu. Kenapa anda wajib solatkan berdasarkan dalil. Saya bagi soalan, kemudian bagi jawapan, kemudian dalilnya. Dan apa hukum bila meninggalkan solat. Okey, satu, maklumat. Yang kedua, mak bapak kena tunjuk contoh. Mak bapak kena tunjuk contoh. Minta maaf saya cakap, kadang-kadang mak bapak solat seorang-seorang kan. Anak dah solat, dia tak ajak sekali. Lepas dia solat, baru dia tanya. Dah solat ke belum? Salah tu, salah. Lepas tu, dia pastikan anak dia solat awal dan bersama dia. Setiap kali nak solat, cari anak. Sampai dapat solat bersama. Itu proses pendidikan secara tak langsung. Iaitu melalui ikutan yang baik. Jangan kita kata, kamu kena solat awal waktu. Tapi dia pun tak pernah tengok kita solat awal waktu. Dan dia pun tak rasa kita ni, kita pernah ajak dia solat bersama. Jadi yang kedua, kena ada contoh. Kalau bapa pula, kalau anak lelaki, bawalah anak lelaki pergi solat di masjid. Latih dia daripada kecil, pentingnya solat berjemaah di masjid bagi lelaki. Dia mak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, sejarah dia. Kenapa dia dapat melahirkan anak yang hebat, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia menceritakan, Imam Ahmad Ibn Hanbal menceritakan apa mak dia buat pada dia. Dia kata, masa aku kecil, mak aku bangun awal sebelum subuh, mandikan aku, pakai baju kemah-kemah dan hantar aku pergi masjid. Dia anak yatim, bapa dia meninggal awal. Jadi siapa yang ambil peranan bapa? Mak. Jadi dia kata, mak aku bangunkan aku awal, kemudian mandikan aku, kemudian pakai baju kemah-kemah, mak aku bawa pergi masjid. Itu pendidikan. Bukan setakat cakap, bukan setakat suruh. Buat ada tindakan. Okey. Ini ada buku kecil sangat sesuai untuk kita mendidik anak-anak. Kenapa anda wajib solat? Dan apa kelebihan solat sunat? Ada solat sunat sekali. Kita suruh anak kita baca sebab dalam bahasa Melayu, kemudian dalam bentuk soal jawab dan ada dalil. Biar dia tahu dia wajib solat sebab Tuhan yang suruh, bukan mak bapak yang suruh. Sebab tu kalau mak bapak suruh, mak bapak tak beritahu, ini perintah Allah. Mak bapak tak ada je, dia tinggal solat. Jadi bagi tahu yang turun solat bukan mak, bukan ayah, Tuhan. Apa dalilnya ni? Suruh dia baca, suruh dia hafal, bagi hadiah. Kalau boleh baca ni satu soalan, satu jawapan, satu dalil, bagi RM5, bagi motivasi pada dia. Biar maklumat yang benar masuk dalam kepala dia. Supaya bila dia solat dengan penuh keyakinan. Ini kewajipan dia, bukan kerana mak suruh. Kemudian yang kedua ada buku solat berjemaah. Minta maaf lah, masyarakat kita tak dididik betapa pentingnya solat jemaah. Bahkan pendapat paling kuat, solat jemaah ni wajib. Tapi berapa ramai yang pergi solat jemaah? Itu pun yang ramai pergi ialah yang kumpulan pop, persatuan orang pencing kan. Sebab apa? Sebab mak bapak yang pencing ni
tak ajar anak dia daripada kecil lagi, tak bawa anak ke masjid masa kecil lagi. Sebab apa? Mak bapak dia tak bawa anak. Sebab mak bapak kepada mak bapak dia pun sama. Jadi dia dididik secara tak langsung pada. Masjid ni bila pergi? Masa tua. Masjid bila pergi? Pencet. Salah pendidikan tu. Jadi bawalah anak ke solat Jumaat di masjid masa kecil lagi. Kalau suami tak ada, isteri main peranan. Pergi hantar anak, korbankan sikit. Kita sanggup korbankan masa, penat balik kerja, pergi hantar anak tuition. Betul tak? Lepas tu pergi ambil lagi. Tapi jarang mak bapak korbankan masa, pergi hantar anak solat berjemaah di masjid. Kemudian pergi ambil. Itu lebih penting daripada tuition. Okey. Jadi siapa nak buku ni, harganya murah aja. 2 buku ni baru RM7 saja. Satu RM3.50. Ustaz, saya nak berhenti kerja. Silakan. Tiap-tiap kali nak berhenti kerja, saya asyik takut je. Takut tak cukup duit, takut tak boleh beli itu, takut rugi, takut yang semakin tak ada hati nak kerja. Kalau keluar di rumah banyak buat dosa, lagi-lagi kat tempat kerja banyak masa dihabiskan di tempat kerja. Tengok ini masalah ni sebenarnya masalah umum kan, bukan 2-3 orang ni. Bila dia bekerja, inilah alasannya. Takut apa? Takut tak cukup duit, takut tak boleh beli tu kan, takut tak boleh bayar anak yuran sekolah anak. Tapi jarang orang takut pada dosa. Aku kalau bekerja ni, dosa ni. Solat lambat. Lepas tu buka aurat, bergaul bebas. Lepas tu mengompak, lepas tu curi tulang. Kan? Lepas tu kadang-kadang mesyuarat sampai lewat. Takutnya aku. Jarang orang bila berfikir bekerja, dia fikir takut dosa. Jarang. Yang banyak menyebabkan kerja apa dah? Fikir tak cukup rezeki, tak cukup duit kan? Subhanallah. Kan Allah dah cakap, wa may yattaqillah. Kenapa tak faham? Ayat tu dah tampal lama kat dinding, nak jatuh pun. Dia Allah kata siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi rezeki yang tak di. Kenapa kamu berhenti? Kalau kamu berhenti kerana Allah, takwa tak? Bila takwa, ingatlah janji Allah, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Kenapa? Itu masalah kita. Kita tak yakin pada Allah. Kita yakin pada orang. Yang tu akhirnya nak berhenti dah 10 kali, tak berhenti-berhenti. Naik pangkat aja lagi. Kan? Cuba berhenti. Lepas tu kalau betul-betul dah berhenti, tak boleh makan, cari saya. Jangan risaulah pasal rezeki ni. Saya berkesian, minta maaf. Saya kesian orang risau pasal rezeki, sampai kerja pagi balik petang, anak pun terbiar, maghrib duduk kat kedai, saya sangat kesian. Tak kaya sangat pun. Duduk rumah sama dengan rumah saya je. Kesian. Jadi kalau kita tengok tempat kerja kita menyebabkan ibadat kita tak sempurna, kadang-kadang aurat tak boleh jaga, tolonglah berhenti. Takutlah pada dosa. Takutlah pada azab Allah. Bila takut pada azab Allah, kita berhenti kerja, yakin pada janji Allah. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Tengok Maryam kan? Balik rumah tengok, ada tak makanan kat bilik? Ada tak dalil Allah suruh jangan dekati solat? Tak, ada dalil tapi kena baca sampai habislah. Allah kata dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taquluna. Kena baca sampai habis. Allah kata wahai orang beriman, jangan dekati solat. Jangan baca sampai situ. Sampai kalau baca sampai situ, dia pun berhenti. Kenapa? Allah kata jangan dekati solat. Tak. Jangan dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Sebab apa? Bila kamu mabuk, kamu tak faham apa yang kamu baca. Allah nak beritahu, bila solat kena faham. Bila solat kena khusyuk. Kalau kamu mabuk, tak faham, tak khusyuk, solat kamu tak ada mana. Jadi pastikan kamu solat dalam keadaan faham dan khusyuk. Okey. Sekarang kita bukan minum arak. Tapi banyak tak faktor yang menyebabkan solat kita tak khusyuk? Banyak tak? Kadang-kadang dengan sebab kerja lah. Kerja tu tak selesai, kerja ni tak selesai, akhirnya solat lambat. Dan akhirnya tak khusyuk. Sepatutnya, jangan biarkan solat kita lambat dan solat tak khusyuk. Sebab kita nak bawa jumpa Allah,
bukan kerja, bukan gaji. Kita nak buat jumpa Allah solat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim, telah berjayalah orang beriman. Siapa yang gaji besar? Bukan yang solat khusyuk. Ada kawan main saham, sehari suntuk. Saya nasihatkan ke arah ibadat, tapi dia kata dengan main saham Allah kasih rezeki. Tak apa, Qarun tak main saham langsung, lagi Allah bagi banyak rezeki. Tapi nak tak jadi macam Qarun. Jadi jangan jadikan hidup kita matlamat nak banyakkan rezeki. Tak. Rezeki yang paling mahal apa dia? Hidayah Allah. Kadang-kadang kita rezeki duit tak banyak, tapi bila dapat hidayah, bila dapat rahmat Allah, hidup kita tenang je, solat khusyuk je. Ada masalah pun kita tenang je. Itulah rezeki paling mahal. Jiwa kita tenang dalam apa keadaan sekalipun. Ada ustaz kata bila tengah bekerja kita sembahyang duha. Salah katanya. Kenapa salah? Tak, tengok tempat dia kerja. Kalau dia berhenti solat duha yang menyebabkan kerja dia terganggu dan tak diizinkan oleh bos ataupun syarikat, tak boleh. Sebab solat duha hukumnya sunat. Menunaikan perjanjian dengan syarikat hukumnya wajib. Tapi dalam keadaan syarikat tu dia punya, okeylah. Ataupun dia solat duha, bos benarkan. Bos pun kaki duha, okey je, tak ada masalah. Dah. Isteri selalu rasa gaji suami tidak cukup dan takut terlalu bergantung pada pendapatan suami. Bolehkah perasaan macam ni? Tak. Isteri selalu rasa pendapatan suami tak cukup. Tukar-tukar. Isteri selalu rasa pahala suami tak cukup nak mati ni. Kalau kita fikir rezeki suami tak cukup, rugi. Sebab rezeki tu tak boleh bawa sampai akhirat. Tapi kalau kita rasa pahala suami ku tak cukup, untung. Sebab apa? Suami kita akan tambah lagi pahala, tambah pahala, dan iaitu dia nak bawa dalam kubur dan seterusnya di akhirat. Satu. Yang kedua, sebenarnya setiap orang Allah dah cukup tak rezekinya masing-masing. Jadi kalau Allah dah tetapkan rezeki, bahkan Nabi kata seseorang itu tak akan mati melainkan dia habiskan rezekinya. Jadi kenapa kita nak risau? Allah dah tetapkan. Tak percaya pada Tuhan ke? Risaulah suami kita tak cukup pahala. Risaulah suami kita tak solat berjemaah. Risaulah suami kita tak faham Al-Quran. Bila kita istiqamah, kalau satu hari kita tertinggal, adakah terputus? Tak. Kalau sekali-sekala kita tertinggalkan, itu bukan tidak istiqamah. Tidak istiqamah ni macam ni. Kita buat 2-3 hari, lepas tu tinggal pun 2-3 hari. Itu bukan istiqamah. Satu lagi kebaikan istiqamah pada bila kita selalu buat solat sunat, tiba-tiba kita sakit sebulan, kita pun tak dapat buat. Dapat tak pahala ketika sakit dan ketika kita tak buat? Dapat tak pahala? Tak, itu untung istiqamah tu. Termasuklah bila kita musafir kan. Kita selalu solat duha, tapi bila musafir tak dapat solat seminggu. Dapat tak pahala solat duha walaupun tak solat ketika musafir? Dapat. Itu untuk istiqamah. Adakah seseorang yang selalu bangun solat malam, adakah dia perlu untuk bangun setiap malam ataupun boleh diselang-seli? Adakah orang bila bangun, dia yang bangun malam ni, soalan dia, perlukah dia bangun setiap malam ataupun selang-seli dah cukup? Saya nak tanya balik. Perlu tak dia makan nasi setiap hari? Perlu tak dia makan nasi setiap hari? Dia jawab apa? Perlu. Okey, antara makan nasi dengan solat malam, mana lebih penting? Solat. Ya Allah. Kalau makan tak perlu tinggal, kena istiqamah. Solat malam, lagilah. Kemudian yang kedua, jangan tanya aku perlu solat malam setiap malam ataupun jarang-jarang. Jangan tanya soalan tu. Tanya soalan apa? Aku solat malam setiap malam ni, belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima. Jadi kalau belum tentu, jangan buat jarang-jarang. Betul tak? Yang setiap malam pun belum tentu dia terima. Kalau yang jarang-jarang, lagi belum tentu. Golongan maghdub. Golongan yang diberi petunjuk tapi tak buat.
Ya. Allah bagi hidayah ilmu lah. Hidayah ilmu, tapi mereka tak amalkan. Macam Yahudi. Yahudi ada kitab, dia tahu tapi dia tak ikut. Itu al-maghdubi alaihim. Betul tu, saya dah betulkan tadi. Yang goncang pokok kurma tu bukan Mak Maryam, tapi Maryam sendiri. Seseorang itu selalu merasa sakit, tapi dia berikhtiar dengan merawat jiwanya dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa merasa dekat dengan kematian, dan dia tak berdoa sakitnya disembuhkan, tapi dia berdoa dengan doa Nabi Ayub berbanding merawat fizikalnya. Dia sebenarnya bila kita sakit, Islam menggalakkan kita supaya kita berubat. Sebab apa? Sebab antara kita sakit dengan kita sihat, mana ibadat yang paling banyak kita dapat lakukan? Ketika sihat. Jadi kita sihat, banyak benda kebaikan kita dapat buatkan. Kita boleh pergi mengajar, boleh pergi kelas, boleh pergi berdakwah bila sihat. Tapi sakit, banyak kebaikan terbatas. Jadi sebab tu Islam kata, bila sakit, usahalah untuk rawat dan sembuhkan. Tapi ada juga yang contoh yang perempuan hitam yang kena penyakit sawan kan. Bila Nabi bagi pilihan pada dia, kalau kamu sabar dengan penyakit, sabarlah, tak payah rawat. Tapi bagi kamu syurga. Tapi kalau kamu nak sembuh, Nabi kata aku boleh berdoa dan Allah sembuhkan. Wanita tu pilih apa? Bersabar. Tak apa, ulama kata wanita tu dia tak ada peranan dalam masyarakat. Dia tak mengajar, dia tak berdakwah, dia pun banyak duduk kat rumah, okey. Tapi kalau kita banyak peranan, anak pun masih kecil kan, dan boleh kita juga berdakwah, tiba-tiba kita sakit, sebaik-baiknya kita rawat bagi sembuh. Boleh jelaskan, kalau masa anak kita masih kecil, kita pernah nazar, bila anak dia dah besar, nak jadikan dia seorang tahfiz Al-Quran. Tapi bila dia besar, dia tak nak tahfiz. Macam mana ya? Dia, itu nazar yang saya tak tahu nazar betul ke salah tu. Dia nak jadikan anak dia sebagai tahfiz. Bila sebut tahfiz apa makna? Menghafal Quran sajalah. Jadi bila menghafal Quran saja bukan kebaikan. Kadang-kadang jadi musibah. Sebab apa? Quran yang kita baca akan menjadi hujah ke atas kita nanti. Kita baca tapi tak amalkan kan. Jadi saya tak pasti, boleh PM saya, nanti saya cek jawapannya. Isteri kita lebih suka tinggal di rumah dan mendidik anak kerana dulu terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan anak. Tetapi kini suami suruh membantu untuk bekerja kerana pendapatan semakin berkurangan kerana PKP. Apakah wajib? Ya, kalau demi untuk membantu pendapatan suami, sebenarnya itu kewajipan suami. Tapi mungkin suami ada masalah, kerja pun gaji tak besar, maka demi untuk melancarkan perjalanan keluarga kita, kita boleh bekerja tapi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syarak. Jangan sampai melewatkan solat, jangan bergaul bebas, jangan buka aurat, dan tanggungjawab sebagai ibu tidak diabaikan, tanggungjawab sebagai isteri pun tidak diabaikan. Wallahu a'lam. Dah. Dah? Okey. Kelas kita akan datang ialah besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.